Sekarang kita tengah berada dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar. Tahun 2020 dan ke depan, lebih banyak syarikat yang bermasalah, lebih banyak cabaran bisnes. Dan pada masa ini, ramai individu, pasangan, even peniaga yang sedia ada mencari-cari bisnes yang sangat-sangat menguntungkan, yang ada karakter untuk boleh survive dalam tahun 2020 dan mendatang. Jadi saya Amin Kamarudin, dalam video ini saya akan share 3 kriteria utama bisnes yang boleh bertahan lama termasuk dalam keadaan sekarang, dan juga di akhir nanti make sure anda tengok sampai habis sebab saya akan kongsikan satu peluang bisnes yang memenuhi kriteria bisnes yang bertahan lebih daripada 60 tahun di dunia. Dalam masa beberapa tahun lepas, kita tengok banyak company yang ditutup. Kalau tak silap saya, dalam 3-4 tahun lepas, seorang kawan saya daripada SSM, dia mengatakan setahun ada lebih daripada 200,000 syarikat yang ditutup. Mengikut maklumat dia lah. Jadi sekarang saya rasa angka itu lagi berganda-ganda sebab kita ditekan oleh apa? Oleh minyak, oleh keadaan mata wang, oleh COVID-19. Kan, sebab lepas ni kita akan kena adapt dengan the new normal. Tak boleh offline sangat, tak boleh ada program sangat. Okay, so interaksi tu kena ada jarak contohnya. Okay, so sekarang kita kena clear. So, untuk kita bina satu bisnes, kita nak create satu lagi income yang boleh bertahan lama walaupun apa juga keadaan. Kita kena pasti apakah syarat-syarat ataupun sifat-sifat bisnes tu. So saya suka untuk berkongsi melalui pengalaman saya daripada bacaan buku, dengan jumpa mentor-mentor yang mana dah bertahan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dalam bisnes. Bisnes sama tau, bukan bisnes lain-lain, bisnes sama. Sebab bertahan macam saya sekarang ni berada 7 tahun dalam bisnes yang sama dan masih lagi growing. Even 7 tahun pun kita punya kawan-kawan pelik, macam mana you boleh stay satu bisnes dalam masa 7 tahun dan growing, dan you ada better lifestyle compare you kerja gaji tinggi dulu dan jawatan tinggi dulu, kan? So macam mana? So macam tak logik. Dalam keadaan bila kita resign dulu, kawan-kawan cakap okay, good luck lah. Kita faham good luck tu macam dia pun tak yakin dengan kita, kan? Tapi kita berjaya buktikan. Tapi bukan saja-saja buktikan, tetapi mestilah disokong. Maksudnya kena ada benda yang bisnes kita buat tu ada sifat-sifat tu membolehkan kita boleh bertahan, okay, dalam tempoh yang susah, dalam tempoh mencabar. Macam saya dengan partner saya, kami mencapai peringkat tertinggi dalam bisnes ni dalam keadaan banyak bisnes tutup. Jadi kami ada sedikit tips ilmu lah yang macam mana yang kami boleh bagi, terutama pada anda yang mencari-cari bisnes yang menguntungkan untuk anda start pada tahun 2020. Jadi yang pertama kriteria yang suka saya ulang dalam mana-mana kelas yang saya suka, yang saya berkongsi, ialah you kena cari bisnes yang bertahan lama. Yang bertahan lama tu maksudnya bukan you sangka dia akan bertahan lama, tetapi result, bukti, legacy, okay, track record bisnes tu memang mampu bertahan lama. Contohnya dalam bisnes yang saya buat, pada saat video ni dibuat, bisnes ni sudah bertahan lebih pada 64 tahun di dunia. Dekat Malaysia lebih pada 30 tahun. Dan saya banyak jumpa orang yang berpendapatan 5 angka sebulan, 6 angka sebulan, yang lebih daripada 10 tahun dalam bisnes ni. Yang 30 tahun, 26 tahun, 24 tahun, itu di Malaysia. Dalam trip saya di US tahun lepas, Julai tahun lepas, saya jumpa dengan pemimpin perniagaan yang 45 tahun dalam bisnes, yang 55 tahun dalam bisnes, yang bukan saja dia buat bisnes, tetapi dia mewarisi bisnes tu pada generasi kedua dan generasi ketiga. Bayangkan, mak datuk dia sudah berjaya dalam bisnes, dia mewarisi bisnes tu, passive income daripada bisnes tu, dan dia pun buat, maksudnya tambah lagi income ikut generasi yang masa dia ada tu. Itu penting. Bisnes, sebelum kita nak start, kita nak bagi komitmen, sepenuh komitmen kepada bisnes tu, nak bagi jiwa raga, so you kena check dulu, adakah bisnes tu boleh bertahan?
adakah dia boleh bertahan? Kalau bisnes yang dah bertahan 60 tahun, you bayangkan, at least dia akan jumpa 6 kali kejatuhan ekonomi dunia. 97, kan? 87, 2007 dan sebelum-sebelum tu. Dan maksudnya 6 kali jumpa kejatuhan ekonomi dunia dan bisnes masih lagi kuat dan bertahan. So mesti bukan sekadar duit. Bukan sekadar duit, mestilah ada benda lain. Mungkin misi dia, falsafah company itu menyebabkan dia boleh bertahan untuk support peniaga-peniaga walaupun dalam keadaan yang sangat susah. Jadi kena tu proven track record proven, then okay, so kita boleh bagi masa. Sebab kena ingat, bila kita nak buat bisnes, bukan kita je yang korban. Kita punya family korban, anak korban, orang sekeliling kita, mak ayah kita pun akan korban juga. Korban mungkin korban keinginan nak suruh kita kerja makan gaji. Contohnya, okay, untuk yang part time, it's okay lah kan, yang macam full time. So itu adalah satu keputusan yang besar. Keputusan yang besar. Bila kita daripada gaji tetap kepada gaji yang tidak tetap, itu adalah keputusan yang besar. So bila kita nak lompat daripada company A kepada company B, B iaitu bisnes kita, make sure kita lompat kepada platform tapak yang lebih kukuh. Saya suka nak kongsi, ada business partner saya, kawan saya, salah seorang juga mentor saya, dia ex kepada TM, Telekom Malaysia. Dia ex manager kepada Telekom Malaysia. So jadi bila dia tengok bisnes dia dah okey, dah agak okey, income dah cecah 40,000, 50,000 sebulan kan. So dia nak decide untuk full time kepada bisnes tu. So dia masih berkira-kira sanksi adakah betul. So apa yang berlaku bila dia cerita, bila dia berjumpa seorang mentor lagi, mentor yang lebih berpengalaman, hampir 30 tahun dalam bisnes, satu soalan yang simple dia tanya, antara TM dan company S, mana yang lagi lama bertahan? Mana yang lagi stable? So kita tengok track record dia. Adakah company TM pernah masuk dalam 500 Fortune company, 500 company yang paling untung ataupun paling bagus di dunia? Tak. Tetapi company S pernah. Company S pernah duduk dalam list tu. Maksudnya itu adalah company yang dia punya potential untuk grow tu sangat besar. Okay? So dia tengok juga. So kita tengok pula hujah pada S. Company S ialah duduk dalam bidang wellness industry. Maksudnya produk kesihatan, okay, trending sepanjang zaman, bisnes yang boleh provide work from home punya bisnes, orang boleh kerja dari rumah, kan? So kita tengok macam mana pula market share. Market share untuk wellness product, wellness market melebihi $1 trillion. So maksudnya is very big. Bila you jump kepada benda yang kukuh, lebih kukuh, sama ataupun lebih baik. So kena nak lompat tu, kita nak pakai jawatan, nak resign ke, ataupun kita nak bagi masa kita 2 jam ekstra sehari kepada benda yang kita nak usaha ni, make sure benda tu berbaloi, benda tu boleh bertahan lama. Itu yang pertama. Dan next, yang kedua ialah bila kita nak pilih satu bisnes yang menguntungkan, okay, pada saya keuntungan awal sebenarnya bukanlah satu benda yang besar sangat. Bila kita baru buat bisnes, kita banyak dapat income, kadang-kadang benda tu nasib saja. Nasib saja sebab kita masih lagi tidak expert dalam bisnes tu. Kita masih proses belajar. Tapi the beauty is bisnes ni, walaupun kita masih dalam proses belajar, kita dah boleh buat income 5,000, 10,000 kan, 5 angka sebulan. Itu yang the bestnya. Tapi bila semakin lama, kita akan lagi semakin expert. So bila kita masuk dalam benda baru, so bila kita nak belajar, kita tak tahu nak pergi mana, nak buat apa. Macam mana nak capai income 3,000, 10,000, 15,000, 20,000. Apa nak buat? Apa nak buat dalam selang masa singkat yang kita ada 2 jam, 3 jam sehari tu, apa kita nak buat? So inilah pentingnya mentor. Coach dan mentor berbeza. Kalau saya tengok kamus, coach ni dia one time saja. Tapi mentor is orang yang memberikan komitmen untuk support anda berterusan, tak kira masa dan sampai bila-bila, dan tanpa kos. Bila you nak tanya apa-apa, you boleh tanya dan dia memang komit untuk sama-sama support you berjaya. So ini saya panggil unlimited mentor. Jadi setengah bisnes,
kena belajar, nak pergi sebab dia tak ada mentor bisnes dia tu. Buat sendiri-sendiri, try and error, banyak langkah didik. So pergi join seminar tu, seminar ni kan. Belajar dekat sini Facebook. Tapi nak detail tak boleh. Kena bayar. Kena bayar lebih nak detail. RM20,000, RM30,000. Saya tak salahkan benda tu. Tapi you yang sign up benda tu, you kena clear. Adakah benda tu you perlu dalam bisnes? Ada tak dalam bisnes you yang pernah buat benda tu dan boleh mentor you, boleh ajar you exactly macam mana nak buat pemasaran tu mengikut niche bisnes yang you ada. Sebab lain produk, lain customer, lain karakter dia, lain hot button dia, tak sama. So kena cari bisnes tahun 2020 ni yang ada mentor. Yang mentor is ready for you, ready untuk coach you. Then sebab kita setiap hari kita ada cabaran. Bukan pasangan, daripada kawan-kawan, daripada family, daripada persekitaran, daripada emosi, daripada kewangan tu. So siapa nak bantu kita untuk kita rise up balik, kita semangat balik, bagi kita solution, bagi new paradigma, bagi mindset baru yang membolehkan kita semangat balik? Mentor. Sebab apa? Sebab dia dah lalu jalan tu. Dia dah pernah jumpa problem tu. Dan dia boleh solve you punya problem macam tu je. Tu beza bila you ada mentor dalam bisnes yang sama yang dengan you buat sekarang. Okay? So next ialah tip yang ketiga, macam mana you nak pilih bisnes yang menguntungkan. Okay? Ialah pilih bisnes ataupun produk yang boleh bagi income pasif dan growing. Kenapa pasif dan growing? Sebab kita punya inflasi naik lagi tinggi daripada kita punya income, daripada kenaikan income kita ataupun kenaikan gaji kita. Kita tak sempat nak kejar dengan inflasi. So kalau boleh, business itself ada sistem untuk dia grow sendiri. Memang kita akan put effort, bagi masa untuk besarkan bisnes, tetapi kita pun kalau boleh business tu sendiri ada something yang dia boleh support kita. Contoh dalam bisnes saya buat, bila saya berkongsi produk untuk menyelesaikan masalah kesihatan, kawan-kawan ataupun customer saya, let's say lah dia ada masalah gout. Saya bukan produk gout saya, semua jenis, semua line of produk kesihatan yang berkesan dan selamat saya ada. So katalah saya bagi kat dia gout. So dia makan dalam masa 2-3 hari dia rasa kesan positif. Bengkak dah surut, lebih relax kan, sendi dia lagi makin sedap, bangun pagi pun sedap. So apa yang berlaku ialah apa jadi bila mana ayah dia juga, mak dia juga sakit lutut. Apa yang berlaku? Takkanlah seorang anak sanggup tengok mak dan ayah sakit sedangkan dia punya masalah semakin baik. So apa yang berlaku ialah dia akan belikan produk tu kepada mak dan ayah dia di kampung. Apa yang berlaku bila mak ayah dia makan? Mak ayah dia pergi mengaji, kan? 3 kali seminggu pergi mengaji kat masjid. So bila pergi ke masjid, apa yang berlaku? Naik tangga laju. Tak sama macam biasa. Kawan-kawan tegur, makan apa Kak Mai? Contohlah mak saya, makan apa Kak Mai? Inilah makanlah ni mak anak bagi ni. Oh, sedap ke? Okey ke? Sedap lah. Sedap jalan ni, solat sedap. Apa yang berlaku? So, rasa nak try juga. Bayangkan, daripada seorang jadi kepada 2 orang. 2 orang jadi kepada 3 orang. 3 orang jadi kepada 4 orang. Ini kita panggil passive dan growing. Passive salah satu, passive dan growing daripada aktiviti jualan. Apa pula contoh satu lagi, iaitu passive dan growing daripada aktiviti kita share business opportunity. Bukan semua orang sakit, tapi majoriti orang sakit duit. Betul? Gaji tak cukup, kan? Macam-macam benda lah. Tak cukup, misalnya tak cukup. Yang penting sakit duit, sakit kewangan. So apa yang berlaku ialah bila orang sakit kewangan, dia mencari peluang. Betul tak? Dia mencari peluang bisnes. Bisnes yang dah ada produk, dah ada mentor, dah ada training, semuanya kan. Contohnya training yang kita buat sekarang, setiap hari kita ada training sekarang. Dalam tempoh PKP ni kan. Setiap hari kita ada training supaya kita solve masalah-masalah peniaga-peniaga business partner di bawah kita.
dengan cepat. Kita tak nak bagi dia lama-lama, nanti lemau. Tak settle, jadi so kita settle, kita bantu dia, mereka. Termasuk dengan anda kalau anda join. Okay? So jadi bila mereka ambil business, bila dia join business pula, so dia buat selling, betul? Dia akan buat selling, bantu orang sihat, dan dia juga akan offer business opportunity kepada kawan-kawan dia. So apa yang ada dalam business? Salah satu kriteria penting lagi, ni bonus saya share. Business tu kena ada career plan. Career plan. Kita kerja ada career plan. Saya pernah jumpa seorang student saya yang dia resign sebab dia rasa dia kerja bagus, tapi bos dia tak naikkan gaji dia. So tak ada career plan. So dalam business pun kena ada career plan, kena ada step. So bila orang berniaga, mereka akan nak income lagi banyak. Bayangkan yang nak lagi banyak itu adalah kita punya agent bisnes kita. Kita punya cawangan bisnes kita. So apa yang berlaku? Ini dikatakan passive and growing. Mereka nak income RM5,000, komisen kita makin naik. Mereka nak income RM10,000, dia dapat RM10,000, tapi komisen kita makin naik. Dia makin membesar. Tapi jangan lupa, ia mestilah disokong oleh produk yang sangat strong. Tak boleh produk claim saja. Sekadar claim bagus-bagus, orang makan sebulan 2 bulan tak ada rasa apa. So memang problem. Orang akan beli sekali saja. Minta maaf. Kita punya marketing akan bermasalah. Kita banyak buang duit marketing. So macam saya, konsep saya marketing sekali, lepas tu dapat customer tu, okay, close semua. So dia akan repeat order setiap bulan. So best tak? So bila kita buat sekali lagi marketing berbayar, so kita akan tambah lagi income. Bukan sekadar dapat income yang sama macam dulu. Tu kita nak passive dan growing. Setiap bulan order bertambah. Sebab benda tu berjangkit. Okay. So itu 3 tips. Apa yang saya boleh bagi tahu kalau anda nak bisnes yang boleh bertahan lama. So saya janji tadi saya nak share bisnes apa. Okay, bisnes yang memenuhi kriteria ini. Mungkin ada banyak lagi bisnes, tapi saya nak share apa yang saya buat. Okay, saya buat bisnes daripada Shaklee Corporation. So kalau anda pernah dengar perkataan Shaklee, mungkin anda pernah makan pun Shaklee. Okay, jadi anda pernah tahu yang Shaklee ini adalah satu jenama yang evergreen. Dia bukan jenama lama tetapi jenama evergreen. Orang makan vitamin C, vitamin E, B complex kan, banyak lagi vitamin produk dia. 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, orang tetap makan sekarang benda tu, dan orang tetap akan makan 100 tahun lagi. Itu saya punya jangkaan. So jadi ini adalah syarikat yang boleh bagi passive dan growing, disokong oleh produk-produk yang tidak pernah ada masalah dengan KKM. Kita adalah syarikat yang paling patuh dengan KKM. Botol kita adjust label sikit pun kita submit for approval. So ini adalah jenis pematuhan. Sebab bila kita patuh, jadi bisnes tu boleh bertahan lama. Syarikat tak ada masalah dengan penguat kuasa contohnya. So apa so in term of kalau anda nak mencari bisnes yang macam ni, anda nak tahu lebih, so anda boleh klik link di bawah. So kita sediakan training produk, kita sediakan support, kita sediakan sistem, kita sediakan tools pemasaran yang anda boleh plug and play. Anda join, so sekeliling anda lebih pada 57% orang tak sihat. So mereka mencari produk-produk yang bagus, okay? Yang selamat, okay? Yang memang ada track record, tak ada sangkaan produk bagus. Okay? So anda boleh just plug and play. Gunakan kita punya pemasaran tool pemasaran, kita ada poster, kita ada video, you just bagi pada mereka, so you boleh start buat income secepat mungkin. So itu saja. Jangan lupa kalau in case ada soalan, ada komen, anda boleh komen di bahagian bawah. Saya suka untuk berkongsi, ataupun anda boleh masuk ke kita punya Telegram untuk berbincang, untuk bertanya soalan ataupun apa pun. Okay? Ataupun anda boleh kalau rasa bagus boleh kongsi, dan mungkin give it a try. Okay? Cuba. If you pening sangat nak jumpa apa bisnes tu, you kaji bisnes ni, then you tengok macam mana dia boleh bantu you untuk dapat apa yang you nak dapat dalam hidup. Jadi sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.